9 jam. Tak pernah sampai 9 dah ni. Bila dia? Dia dengar suara saya tak? Kai off mic lah. Saya nak masuk ni. Belum. Okey, Cik Fuad boleh mula. Okey, mula Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam Ramadan. Hari ini diharapkan tuan-tuan puan berada di dalam situasi yang sihat. Pada hari ini kita akan bersiaran langsung di dalam satu program untuk anjuran Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan, di mana program santai dari rumah ada di sesi yang ke-8. Moderator yang bertugas pada sesi yang ke-8 ini. Program ini adalah satu penelitian ini adalah penjelasan dan kupasan studi yang akan disampaikan oleh 3 ahli panel yang terdiri pada staf Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan. Jadi pada hari ini saya akan memperkenalkan, sebelum itu saya akan perkenalkan kita punya ahli panel. Sangat berterima kasih kerana ketiga-tiga ahli panel sudah berada di talian, iaitu Cik Nur Arsyah binti Jamil, merupakan ahli panel pertama kita. Manakala panel yang kedua ialah Encik Muhammad Amir Fahmi bin Razak, dia akan menyampaikan bukunya Mudahnya Menjemput Rezeki. Manakala panel kita ketiga ialah Puan Zaidah binti Ramli dengan tajuk bukunya Mudahkan Jangan Susahkan. Dan untuk pengetahuan semua, ulasan dan kupasan buku ini terdiri pada 3 bahagian, iaitu bahagian pertama merupakan satu pengenalan secara ringkas pada buku ahli panel akan ketengahkan, manakala bahagian kedua adalah ulasan ataupun kupasan yang lebih mendalam kepada buku-buku yang akan dikupas nanti, manakala bahagian yang ketiga adalah rumusan. Jadi pada hari ini kita sangat bertuah kerana ketiga-tiga ahli panel telah menghadirkan diri bagi menyerikan seksi program santai dari rumah yang merupakan satu pengisian daripada Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan. Okeylah, bagi tidak membuang masa, saya mempersilakan Cik Nur Arsyah binti Jamil akan memberi penjelasan atau pengenalan bukunya yang bertajuk Rich Dad Poor Dad. Silakan Cik Nur Arsyah binti Jamil. Saya share. Terima kasih kepada moderator dan saudara-saudara sahabat sekalian. Ini adalah diskusi mengenai baca yang bertajuk Rich. So, nampak tak slide saya? Okey, silakan Cia, slide-nya sudah nampak, wajah Cik Nur pun sudah nampak. Nampak ni. Terima kasih. Okey, pertama kali saya nak introduction lah berkenaan buku dan okey, buku yang saya baca ni adalah edisi bahasa Melayu terjemahan oleh Muhammad Firdaus bin Arif dan Fasmin Shana Salim. Terbitan UPS Professional Publishing 94 dan dicetak oleh UFP Malaysia 94. Kemudian setiap buku ini dalam 16 surat. Arahnya adalah Robert Kiyosaki. Satu buku ini untuk Malaysia RM20 dan RM24 untuk Syabas Dasar. Suara yang tak jelas Cik Nosia. Suara tak jelas tak? Jelas tak tadi? Ini sekarang ni okey. Cuba sekali lagi ulangkan. Okey. Saya ulang semula lah. Okey, buku Rich Dad Poor Dad ni yang saya baca ni adalah edisi bahasa Melayu. Diterjemahkan oleh Muhammad Firdaus bin Arif dan Fasmin Shana Salim. Terbitan UPS Professional Publishing 19 dan dicetak oleh UFP Malaysia 94. Mengenai berada 16 surat dan pengarang buku adalah Robert Kiyosaki. Harga buku berharga RM21 untuk Seluruh Indonesia dan RM24 untuk Sarawak. So ini adalah lengkap dalam buku Rich Dad Poor Dad ini, jadi satu lembar. Tapi saya tak ulas semualah yang saya buat lah. Okey, secara sinopsisnya, buku Rich Dad Poor Dad ni dapat membantu kita
asaskan keuangan yang cukup, membezakan antara aset yang akan menambah kekayaan dan liability yang diberikan, capai kebebasan keuangan dan kepuasan bekerja, kita menjadikan wang berfikir untuk kita. Yang ini pengarang buku Rich Dad Project ni iaitu Robert Kiyosaki. Robert Kiyosaki ni ialah usahawan pendidikan, pencipta mainan berpapan cash flow, pengasas Rich Dad Company dan penulis buku bestseller. Dan sebelah gambar tu itulah dia punya mainan berpapan cash flow dia. Robert Kiyosaki ni terkenal sebagai penulis buku keuangan peribadi bestseller Dad Project dengan membuat pandangan Tuhan juta orang tentang wang. Ia juga muncul dalam rancangan televisyen seperti Larry King Live, Oprah, The Doctors, Station, Bloomberg International Television dan CNN. Empat buku di bawah siri pernah berada di tangga 4 teratas dalam carta National Television Midnight Prediction. Dalam buku juga pernah terbitkan seperti Rich Dad Conspiracy of the Rich, Rich Dad Retire Young Retire, Rich Dad to Becoming Rich dan lain-lain. Robert Kiyosaki juga pernah bersama dengan Donald Trump pada tahun 2006 dengan menulis buku Why We Want You to Be Rich, Two Men One Message yang pernah memiliki tempat pertama dalam carta The New York Times bestseller. So selepas ini saya akan kupaskan beberapa perkara lah. Sebelum itu saya kembali kepada mereka. Terima kasih. Assalamualaikum. Boleh dengar tak suara saya ni? Cik Norzia? Okey. Boleh. Terima kasih kepada Encik Nur Aziah binti Jamil yang telah pun memberikan penjelasan tentang bukunya secara ringkas. Jadi majlis dengan ini mempersilakan Encik Muhammad Amir Fahmi bin Razak yang akan memberi pengenalan bukunya yang bertajuk Mudahnya Menjemput Rezeki. Dipersilakan Encik Amir. Okay. Assalamualaikum semua. Nama saya Muhammad Amir Fahmi bin Razak. Saya daripada Pejabat Kajian Tinggi Islam, Sains dan Peradaban RZS Kuala Lumpur. Okay, hari ini saya akan menyampaikan sebuah buku yang bertajuk Mudahnya Menjemput Rezeki. Profil penulis bernama Muhammad Faturi Salihuddin, berumur 48 tahun. Status sudah berkahwin. Pendidikan pernah mengikuti kursus MBA, Master in Business Administration. Nama yang lebih selesa dikenali sebagai graduan dari UK, Universiti Kehidupan. Kerjaya penulis, penceramah, trainer, pendakwah dan usahawan. Buku sulung berjudul Mudahnya Menjemput Rezeki merupakan hasil dari pemerhatian, kajian dan pengalaman bertahun-tahun penulis, yakni terhadap kehidupan diri sendiri, orang lain dan generasi awal kegemilangan Islam, khususnya dengan kemajuan tamadun manusia. Dengan izin Allah, buku tersebut menjadi sebuah karya bestseller tahun 2012, iaitu dicetak sebanyak 22,000 naskah dalam tempoh 6 bulan kelahirannya. Buku itu juga diangkat sebagai official book untuk hasil 4G Hospital for Gaza, iaitu sebuah projek yang diamanahkan oleh Kerajaan Palestin kepada MAPIM, Majlis Perundangan Pertubuhan Islam Malaysia. MAPIM merupakan sebuah NGO yang aktif menangani pelbagai isu dihadapi oleh umat Islam lokal dan internasional. Buku tersebut juga dalam proses rakaman dan dijadikan versi audio apabila terbit nanti, dijangka hujung Disember tahun 2012. Merupakan buku pertama di Malaysia yang dijadikan audiobook. Kini rakyat Malaysia berpeluang mendengar buku dan tidak sekadar baca buku sebagai amalan tradisional. Pengalaman kerja beliau mempunyai pengalaman kerja lebih dari 10 industri dan pelbagai jawatan. Jawatan terakhir sebagai branch manager bagi sebuah
projek khas, iaitu projek berkaitan pembelian dan penyelenggaraan 18 buah jet tempur Sukhoi 30 MKM oleh TUDM, Tentera Udara Malaysia dari negara Rusia. Jawatan tersebut dibenarkan beliau tinggal di penempatan terkawal pihak TUDM, iaitu di dalam kem pengkalan udara Gong Kedak, Terengganu bersamaan 36 warga Rusia bersama 3 tahun. Misi beliau membina modal insan menggunakan modul yang paling asli original di pelbagai industri, yakni modul dari Al-Quran dan Hadis. Setakat itu saja saya punya pengenalan. Terima kasih kepada Encik Muhammad Amir bin Fahmi yang telah pun memberikan pengenalan secara ringkas bukunya yang bertajuk Mudahnya Menjemput Rezeki. Okey, majlis dengan ini dengan hormatnya mempersilakan Puan Zaidah binti Jamil yang akan memberikan pengenalan kepada bukunya yang bertajuk Mudahkan Jangan Susahkan. Silakan. Terima kasih Tuan Moderator. Dengar tak suara saya? Boleh, jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Selamat berpuasa. Salam perkenalan dari saya. Zaidah binti Ramli, Pembantu Takbir Akademik PG FSSK bagi Sekolah Pembangunan Sumber Manusia dan Psikologi. Terima kasih kerana memberi peluang untuk saya membuat ulasan buku pada pagi ini. Buku yang akan saya ulas pada pagi ini bertajuk Mudahkan Jangan Susahkan. Penulis buku ini Syed Alwi Alatas, diterbitkan oleh Galeri Ilmu Sdn Bhd pada 1 Mei 2012. 270 muka surat, mempunyai 10 bahagian. Latar belakang penulis, nama penulis Syed Alwi Alatas berasal dari Jakarta, Indonesia. Pada tahun 2004 menetap di Kuala Lumpur dan melanjutkan pengajian dalam bidang sejarah di Universiti Islam Antarabangsa. Beliau telah menulis buku sejak tahun 2001 hingga sekarang. Telah menerbitkan lebih 20 buah buku, 4 daripadanya diterbitkan di Malaysia, 3 di antaranya diterbitkan di Galeri Ilmu. Semua buku-bukunya mengenai sejarah, remaja, agama, motivasi dan tarbiyah rohani. Itu sajalah moderator untuk pengenalan pagi ini. Terima kasih kepada Puan Zaidah binti Ramli yang telah pun mengenalkan bukunya. Bahkan beliau memperkenalkan dirinya sekali ya dengan di mana tempat tugasnya. Terima kasih kepada Puan Zaidah. Okey, kita masuk kepada pusingan yang kedua di mana dalam pusingan kedua ini merupakan satu ulasan yang lebih mendalam kepada buku-buku yang ditangkan sebentar lagi. Majlis dengan ini mempersilakan Cik Nur Aziah binti Jamil. Silakan Cik Nur Aziah. Cik Nur Aziah ada di talian ke sekarang? Cik Nur Aziah. Hello, dengar tak? Dengar tak? Sekarang dengar. Itu video on kan? Video on kan? Yes. Video dah on. Dah okey. Sekarang dah nampak dah wajah Cik Nur Aziah dah nampak sekarang ni. Sekejap saya share. Nampak tak slide saya?
Oh cantik. Slide ni tak nampak. Sekarang ni Cik Nur Azhar je yang nampak ni sekarang. Slide-nya tak nampak. Nampak? Tu masa ni okey. It's okay. Nampak tak? Jelas boleh. Boleh. Dua-dua nampak. Okey, ni saya pergi kepada kupasan. Saya cubalah untuk mengupas sedikit sebanyak. Ini adalah tajuk-tajuk yang saya nak highlightkan lah. Next, kita pergi lah siapa Rich Dad Poor Dad ni di mana dalam tajuk buku. Okay, sebenarnya Rich Dad Poor Dad ni adalah ayah kepada Robert Kiyosaki, yang mana seorang ni ayah kandung dia dan seorang ni ayah angkat dia. So yang ayah kandung ni yang dipanggil Poor Dad, yang ayah angkat ni lah yang dipanggil Rich Dad. Okay, yang Poor Dad ni yang mana ayah Robert Kiyosaki ni dia berpendidikan tinggi dan bijak, bekerja keras dalam hidup, mempunyai pendapatan yang lumayan, namun sentiasa bergelut dengan masalah keuangan dengan melibatkan hutang yang perlu dibayar. Manakala ayah dia yang dipanggil Rich Dad ni hanya belajar setakat tingkatan ini je, berjaya juga dalam kerjaya dan akhirnya menjadi lelaki paling kaya di Hawaii dengan meninggalkan kekayaan dan tulis besar kepada keluarga. Okay, so pada turning point macam mana kejayaan Robert Kiyosaki ni bermula daripada kisah dua sahabat baik. Pada usia Robert Kiyosaki umur 9 tahun, dia tinggal di peladangan tebu dan secara sederhana tetapi dikelilinggi oleh rakan-rakan dia yang kaya. Robert Kiyosaki ni dia rasa diri dia sangat miskin sebab dia tak dapat nak beli apa yang dia nak lah. Macam mana kawan-kawan seisi dia, mainan, basikal. Lepas tu Robert Kiyosaki ni dia ada sahabat baik namanya Mike. So dia selalu bercerita lah dengan Mike ni dan dia sharing macam mana dia nak dapatkan wang sendiri sebab dia nak beli mainan macam kawan-kawan dia lah. So dari situ timbul idea dengan Mike nak kumpulkan ubat gigi kosong. Masa dulu ubat gigi kosong ni dia bukan plastik, dia tembaga. Pada situ dia jadikan duit palsu. Selepas jadi duit palsu tu dia lebur, dia jadi duit palsu tu tapi diketahui oleh Robert Kiyosaki ni yang bapa kandung ni. Selepas daripada kejadian tu, bapa dia suruh pergi belajar dengan ayah Mike. Ayah Mike ni lah yang Rich Dad tu. So bermulalah sebenarnya pembelajaran Robert Kiyosaki ni berkenaan dengan ilmu keuangan. So next selepas belajar dengan Rich Dad tu, terdapat juga konflik dan perbezaan lah sebab dia juga dengan ayah kandung dia lagi. So tapi dia belajar ilmu keuangan tu dengan Rich Dad tu. Ini adalah senarai lah macam mana pemahaman dia berkenaan Rich Dad dia dengan projek dia lah. Contohnya macam Rich Dad dia selalu katakan belajar sungguh-sungguh supaya dapat mencari syarikat yang terbaik. Lalu projek dia bercakap belajar sungguh-sungguh supaya mendapat kerja di syarikat yang terbaik. Selain itu Rich Dad dia selalu pesan belajar mengurus risiko, bercakap tentang perihal kebebasan keuangan. Kalau projek dia cakap buat pilihan selamat berkaitan keuangan. Percaya kepada syarikat yang ini boleh baca sendiri kot dalam buku sebab memang ada maklumkan lah apa dia perbezaan antara Rich Dad dengan projek dia lah. Daripada situ apa yang dia dapat simpulkan Robert Kiyosaki ni ayah dia yang miskin tu, projek ni sentiasa miskin bukan sebab wang yang dia dapat tetapi kerana pemikiran dan tindakan. Itu dah disebabkan perempuan ni lah kuasa pemikiran tu. Okay, next adalah apa yang Robert Kiyosaki sharing dalam buku dia berkenaan perbezaan aset, liability dan membeli aset. Benda ni juga apa yang dia belajar daripada Rich Dad dia lah. So Rich Dad dia maklumkan dalam pembelajaran ilmu keuangan tu, orang kaya mengumpul aset, orang miskin dan kelas menengah mengumpul liability. Kumpul aset lebih daripada liability. Fokus kepada aset yang kita suka. Ini Robert Kiyosaki dia memang suka
bidang hartanah. So dia fokus kepada aset yang di situ lah. Daripada situ dapat disimpulkan aset menambah wang dalam poket kita menyebabkan liability mengambil wang dari aset. Yang ini berkenaan dengan aliran tunai, aset dan liability. Kat dalam buku Robert Kiyosaki ni memang dia ada tunjukkan juga lah contoh aliran tunai, aset dan liability. Macam kita boleh tengoklah kat sini. Kalau aliran tunai untuk aset, dia akan pergi kepada pendapatan. Kalau aliran tunai untuk liability, dia akan pergi kepada perbelanjaan. Seterusnya, perbezaan aliran tunai orang kaya, menengah dan miskin. So kat sini kita dapat tengoklah perbezaan antara orang kaya, menengah dan miskin. Menengah ni pertengahan lah. Kalau kita tengok dekat kunci-kunci orang kaya, kita tengok aset dia ni ada banyaklah macam contoh tanah, saham, bond, sistem simpanan, kartu internet. Lepas tu aset ni dia akan masuk pendapatan. Jadi pada bank, royalty, manakala untuk golongan pertengahan ni, mungkin kebanyakan daripada kita lah. Bila kita kerja, kita dapat gaji, kita belanjakan duit tu dia dah jadi liability. Contoh perbelanjaan tu kita buat apa? Cukai, kita buat pinjaman perumahan, kita bayar kesejahteraan, makanan, pakaian. Tu jadi liability lah. So kita tengok pula yang untuk aliran tunai orang miskin. Bila kerja, dapat gaji, terus dibelanjakan. Tak masuk ke dekat aset. Itu adalah contoh aliran tunai orang miskin lah. So kita pergi kepada apa dia aset yang boleh kita gunakan. Untuk Robert Kiyosaki ni dia ada nyatakan beberapa jenis aset yang kita boleh gunakan. Contohnya macam bisnes yang tidak memerlukan kita berada di lokasi. Apa yang dia share, dia start dengan bisnes dengan melantik orang lain menguruskannya. Jika kita perlu bekerja di situ, ini bukanlah bisnes. Ia menjadi pekerjaan kita. Selain itu adalah saham. Jadi kita bolehlah pergi dekat unit trust ke atau mana-mana menggunakan ataupun cari yang boleh dipercayai. Dan selain pada bond, pelaburan hartanah yang boleh kita dapat. Pelaburan hartanah ni lah yang Robert Kiyosaki dibuat. Kat dalam buku dia ni pun ada share juga macam mana dia buat pelaburan hartanah. Yang ni rasanya memang boleh baca sendiri lah. Selain daripada itu, nota pembayaran hutang, royalty daripada harta internet seperti musik, skrip, dan dan apa-apa saja yang bernilai yang menjadi pendapatan ataupun bertambah nilainya dan mempunyai pasaran sedia ada. Kita pergi kepada saranan Robert Kiyosaki atau boleh juga dikatakan tips-tips dalam buku yang telah saya baca. Apa yang Robert Kiyosaki ni nyatakan ialah kita perlu fokus kepada aset berbanding liability. Kita disarankan untuk tukar kebiasaan kita dengan liability kepada pengumpulan aset. Dan seterusnya, bayar diri sendiri dahulu baru bayar orang lain. Dan ini Robert Kiyosaki menyarankan untuk kita bayar diri sendiri dahulu. Iaitu maksudnya reward diri sendiri dahulu baru bayar kepada orang lain dalam usaha kita untuk miskinkan diri untuk menambah aset. Poin yang ketiga adalah rajin belajar dan mencari ilmu baru supaya kita dapat belajar banyak perkara walaupun kita tak master dalam semua perkara. Yang keempat, memilih hero dan mentor seperti Robert Kiyosaki yang memilih Rich Dad sebagai mentornya serta mencari kawan dan belajar sesuatu daripada mereka yang kita tak tahu. Seterusnya adalah mengawal dan menghadapi sikap sini. Mengawal dan menghadapi sikap sini orang lain terhadap kita yang boleh menentukan semangat kita dalam mencapai kejayaan. Dan Robert ini menganggap orang yang suka bercakap sini adalah sebagai cheerleader. Seterusnya yang terakhir yang boleh saya ambil poin dalam buku adalah power of sedekah. Belajar memberi dan akan menerima pelajaran. Dia pun percaya berkenaan dengan power of sedekah. Itu saja yang boleh saya kupaskan secara ringkas dalam buku Robert Kiyosaki. Selainnya rasanya kawan-kawan dan rakan-rakan boleh baca sendiri buku Robert Kiyosaki ini sebab saya baca pun memang seronok buku ni. Itu saja Cik Mat. Moderator kembali
terima kasih Cik Nur Asyah. Dengan ini majlis mempersilakan Cik Muhammad Amir Fahmi bin Razak memberikan kupasan dan yang lebih mendalam dengan tajuk punya mudahnya menjemput rezeki. Persilakan Cik Muhammad Amir. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Clear ke? Suara? Kuat sikit, dapat Kuat suara sikit? kuat sikit, cakap kuat sikit. Cakap kuat sikit lah. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Hari ini saya akan cukupkan sikit buku yang bertajuk Mudahnya Menjemput Rezeki. Okey. Seringkali bila sebut pasal rezeki, apa yang tergambar di fikiran mesti tentang duit. Duit masuk, duit banyak, duit menang duit. Pendek kata semua pasal duit. Pada mulanya saya ingatkan buku ini ajar nak jadi kaya. Yelah, siapa tak nak RM kan. Ingatkan nak kena menabung ke, menyimpan dalam unit amanah, melabur wang atau hartanah. Tapi rupa-rupanya sangkaan saya meleset. Bila membaca buku ini, persepsi saya mengenai rezeki berubah kerana penulis telah berjaya membuka minda kita untuk lebih memahami apa yang dikatakan sebagai rezeki. Hidup pun tenang, berasa cukup dengan yang ada. Berasa syukur dengan yang banyak. Rezeki bukan sekadar duit atau harta. Kesihatan juga rezeki. Ilmu juga rezeki. Udara rezeki. Air, tumbuh-tumbuhan, semua adalah rezeki. Kecerdikan, kesabaran, juga rezeki. Termasuklah yang dikatakan sebagai pintu rezeki iaitu kesungguhan dalam berusaha. Hakikatnya setiap dari kita mempunyai rezeki yang tersendiri. Mengikut kelebihan masing-masing, mengelak dari sehelai ke sehelai tulisan beliau yang dikongsi berdasarkan pengalaman sendiri, berupaya memberikan keyakinan kepada kita untuk melakukan perubahan. Mudahnya menjemput rezeki. Merungkai rahsia mudah untuk mendapat rezeki. Tetapi jangan terkejut. Bila mendapati apa yang dikongsi itu bukanlah rahsia sebenarnya. Memang kita tahu pun, cuma kita ini mudah lupa bila dapat nikmat. Bila diuji dengan susah barulah teringat kepada empunya rezeki. Okey. Menjemput rezeki vs mencari rezeki. Saya akan huraikan sikitlah. Menjemput rezeki memang lebih mudah berbanding mencari rezeki. Mencari bermakna kita tidak tahu tempatnya. Kita akan tercari-cari kerana tidak pasti atau tidak tahu di mana sesuatu itu. Sedangkan menjemput pula biasanya lebih mudah kerana kita sudah tahu tempatnya dan kita akan berusaha ke arah itu. Kita sudah tahu rezeki itu hanya dari Allah. Maka buat sahaja apa yang Allah suruh. Perintahkanlah kepada keluargamu mendirikan solat dan bersabarlah kamu dalam mengerjakannya. Kami tidak meminta rezeki kepadamu. Kamilah yang memberi rezeki kepadamu. Dan balasan baik bagi orang-orang yang bertakwa. Surah ayat Taha, perenggan 132. Menurut pengarang tafsir Al-Quran Asy-Sya'rawi, rezeki adalah apa-apa yang kita rasakan manfaatnya. Sama ada halal ataupun haram. Sama ada baik ataupun buruk. Bererti apa sahaja yang kita rasakan nikmatnya, bermakna ia adalah rezeki kita. Dan segala sesuatu yang tidak dapat kita mengambil manfaat daripadanya, walaupun bukan milik kita, bukanlah rezeki kita, tetapi rezeki orang lain. Apa yang didapati melalui usaha kita, terdapat padanya rezeki orang lain. Setiap bulan, kita membawa pulang sejumlah gaji. Kemudian kita membeli ikan di pasar. Jadilah rezeki penjual ikan. Beberapa hari kemudiannya, datang orang ke rumah kita menjual minyak angin. Walau sudah ada minyak angin di rumah, kita masih membelinya kerana kasihan melihat wajah si penjual. Itu sudah memang ditakdirkan rezeki sang penjual minyak angin. Pada hujung minggu, kita mendengar kabar anak jiran sakit dan kita melawatnya sambil menghulurkan sedikit sumbangan. Baru kita tahu dalam gaji kita itu ada pula rezeki si anak jiran. Milik kita belum tentu rezeki kita. Tidak ada sesiapa yang boleh mengambil rezeki kita. Semuanya hanya boleh berlaku dengan izin Allah.
Tidak perlulah kita bersangka buruk kepada sesiapa apabila rezeki kita menjadi sempit atau berasa hebat apabila rezeki melimpah ruah. Banyak atau sedikit, ia datang daripada Allah SWT. Bagaimana nak menjemput rezeki? Okay, saya akan kongsikan. Tip dia semuanya ada 11 tip. Sebelas langkah dan cara untuk menjemput rezeki adalah yang pertama, mengutamakan solat. Solat adalah tiang agama. Itu ketetapannya. Menjaga solat seperti menjaga hati si empunya rezeki. Lantas solatlah di awal waktu. Percayalah hati akan lebih tenteram dan fikiran akan lebih fokus. Okay. Langkah kedua ataupun tip yang kedua, solat tahajud. Solat tahajud adalah kunci untuk membuka segala pintu rezeki. Apa sahaja rezeki sama ada berupa kesihatan yang baik, berasa aman, harta pangkat, semua boleh dibuka dengan kunci ini. Dalam Sahih Muslim terdapat riwayat daripada Abu Hurairah radhiyallahu an berkata bahawa Rasulullah SAW bersabda, Allah turun ke langit dunia pada setiap malam ketika berlalu sepertiga malam pertama. Maka dia berkata, aku adalah sang raja. Akulah sang raja. Sesiapa sahaja yang memohon kepadaku, maka aku akan mengabulkannya. Sesiapa sahaja yang meminta kepadaku, maka aku akan memberinya. Sesiapa sahaja yang memohon keampunan kepadaku, maka aku akan mengampuninya. Ini tetap seperti itu sehingga muncul cahaya fajar. Yang tadi yang kedua. Yang kedua tadi solat tahajud. Saya akan yang seterusnya. Yang ketiga, solat duha. Firman Allah dalam satu hadis qudsi bermaksud, wahai anak Adam, tidakkah engkau sanggup bersolat 4 rakaat pada awal siang hari? Nanti aku, Allah SWT, akan mencukupkan pada akhir harimu itu. Riwayat Abu Daud. Solat yang dimaksudkan adalah solat duha. Okay, yang ketiga tadi solat duha. Seterusnya yang keempat, zikrullah, zikir. Zikir dapat melahirkan rasa cinta kepada Allah dan juga dicintai Allah. Orang yang banyak berzikir akan merasa kemanisan dan asyik apabila menyebut nama Allah. Zikir sangat mudah dilakukan. Boleh dilakukan ketika anda baring di tilam empuk tanpa perlu berada di atas sejadah. Antara kelebihan berzikir, menurut kitab khusus berjudul Al-Wabilus Suyib adalah menjauhkan syaitan dan menghancurkan kekuatannya. Zikir menyebabkan Allah reda, menjauhkan duka cita dan kerisauan di hati. Merisaukan, menguatkan hati dan badan. Zikir menyebabkan hati dan wajah bercahaya. Zikir menarik rezeki. Nanti yang keempat. Terusnya yang kelima, doa. Ibnu Athaillah berkata dalam kitabnya, apabila Allah melepaskan lidahmu untuk meminta, ketahuilah sesungguhnya Allah hendak memberimu. Berdoalah dan memohon dengan Sang Pencipta kerana hanya Dia yang mampu menunaikan doa kita. Seterusnya yang keenam, mendoakan orang lain. Mendoakan orang lain juga dianggap sedekah dan sedekah pasti akan berbuah. Siapa lagi yang akan menikmati buah amal itu kalau tidak pelakunya? Marilah kita bertekad mahu menjadi orang yang paling kerap mendoakan orang lain. Okay, yang keenam tadi mendoakan orang lain. Seterusnya yang ketujuh, sedekah. Formula langsung dari Allah tentang sedekah. 1 tolak 1 sama dengan 10. Okay? 1 tolak 1 sama dengan 10. Sesiapa yang berbuat kebaikan mendapat 10 kali ganda amalannya. Dan sesiapa berbuat kejahatan, dibalas keseimbangan dengan kejahatannya. Mereka sedikit pun tidak dirugikan ataupun dizalimi. Ayat Al-An'am 6/160. Belum banyakkanlah memberi. Teruskanlah memberi kerana segalanya pasti Allah balas berlipat kali ganda. Yang tadi yang ketujuh. Seterusnya yang ke-8, membaca Al-Quran. Aktiviti ini benar-benar memberi manfaat kepada kehidupan kita di dunia dan berpanjangan hingga ke akhirat. Al-Fatihah, Surah Yasin dan
Al-Waqiah adalah antara surah yang bagus diamalkan untuk menjemput rezeki. Okey, yang ke-9, Asmaul Husna. Ke-9, Asmaul Husna. Menyebut nama pemberi rezeki itu sendiri sebanyak-banyaknya merupakan salah satu cara menjemput rezeki. Semoga Allah yang maha kaya lagi maha pemurah membukakan pelbagai pintu rezeki. Okey, yang seterusnya yang ke-10. Okey, hampir dah nak habis. Sekali 11. 10, bersyukur. Nombor yang ke-10, bersyukur. Jika kita mahu berasa aman dan rezeki berganda, sentiasalah bersyukur. Apabila dapat nikmat, kita bersyukur, dan apabila dapat mudarat, kita bersabar. Kemampuan bersyukur adalah merupakan taufik daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Bersyukurlah walaupun hal-hal yang kecil. Okey, yang terakhir ataupun cara yang terakhir, tekun berusaha. Yang ke-11, tekun berusaha. Sesiapa sahaja yang bersungguh-sungguh pasti akan mendapat rezeki yang melimpah dalam pekerjaannya. Sebaliknya, orang yang tidak bersungguh-sungguh, maka ramailah orang yang akan berpaling daripadanya. Jemputlah rezeki dengan mengagungkan si pemberi rezeki. InsyaAllah rezeki akan mudah datang kepada kita dan tanpa kita sedari. Dan saya sangat-sangat rekomen pada semua orang, terutama yang selalu buntu dengan masalah kewangan itu, untuk membaca buku ini yang bertajuk Mudahnya Menjemput Rezeki. InsyaAllah anda akan nampak jalan yang lebih jelas dan menyelesaikan masalah anda. Biasa setakat tu je lah. Semua sekali muka surat 184. Jadi saya cuba ringkaskanlah yang ni. Jadi saya rasa setakat itu sajalah. Terima kasih moderator. Okey, terima kasih banyak-banyak kepada Encik Muhammad Amir Fahmi bin Razak dengan tajuknya, dengan ulasan Mudahnya Menjemput Rezeki. Banyak pengajaran yang kita dapat daripada ulasan sebentar tadi, di mana ada menyatakan tentang bahawa rezeki itu datangnya pada Allah. Yang penting kita perlu berusaha dan berdoa. Itulah yang penting sekali. Terima kasih pada Encik Amir yang telah memberi ulasan bukunya sebentar tadi. Okey, seterusnya kita menjemput Puan Zaidah binti Ramli dengan bukunya bertajuk Mudahkan Jangan Susahkan. Dipersilakan Puan Zaidah. Terima kasih Cik Fuad. Okey, saya akan ceritakan tentang sinopsis buku ni lah. Buku ni adalah sebuah karya motivasi Islam yang dipenuhi dengan kisah benar. Ia memberi kesedaran supaya kita semua melihat sesuatu perkara itu mudah. Walaupun ada perkara susah dilalui seperti perkara baru yang dilakukan. Kita perlu belajar melalui pengalaman baru dalam hidup kita, ianya akan dapat dilalui dengan lebih mudah. Kita tidak suka orang menyusahkan kita, maka kita perlulah memudahkan urusan orang. Ada masanya kita terpaksa melalui kesusahan. Sebenarnya Allah sedang menguji kesabaran dan ketabahan diri kita. Kesusahan yang Allah berikan pada kita bersesuaian dengan kemampuan kita untuk menghadapinya. Yakinlah dengan pertolongan Allah. Selalunya kita selalu memikirkan perkara yang belum kita lalui. Ia boleh mendatangkan keburukan kepada kita. Contohnya kita akan sakit kepala, migrain, rasa risau. Macam saya lah sebelum ni. Kena ulas buku ni kan. Sampai sakit kepala. Jika kita pening-peningan kepala, ianya tidak mengubahkan sesuatu menjadi senang. Malah makin menjadi lebih susah. Kandungan dalam buku Mudahkan Jangan Susahkan ni ada 10 bahagian. Bahagian pertama, manusia dan kesusahan hidup. Bahagian kedua, Tuhan tidak ingin menyusahkan manusia. Bahagian ketiga, semua dipandang mudah. 4, susah di dalam, susah di luar. 5, hadapi kesusahan itu. 6, belajar daripada sejarah. 7, apakah ini menyusahkan? 8,
kemudahan akan menemui jalannya. 9. Agar menjadi mudah, hidangkan lebih banyak tips dan formula. 10. Mudahkan diri, mudahkan orang lain. Dalam bahagian tu dia banyak tajuk. Saya ringkaskanlah. Okey, bahagian pertama, manusia dan kesusahan hidup. Manusia dan kesusahan hidup mengenai hakikat kesusahan. Sesuatu yang perlu kita tempuh sebagai manusia hanya dengan kesusahan, maka hidup ini mempunyai makna. Dan kesusahan itu juga adalah daya gerak ke hadapan. Kesusahan jika dilihat dari persepsi berbeza, mampu memberi impak yang berbeza dalam kehidupan seharian. Jadi ia berbalik pada cara kita memandang sesuatu. Bahagian kedua, Tuhan tidak ingin menyusahkan manusia. Allah menguji hamba-Nya dengan musibah dan nikmat untuk melihat siapa yang bersyukur dan siapa yang kufur. Siapa pula yang sabar dan siapa yang putus asa. Seberat apa pun beban masalah yang kita hadapi, percayalah, semua itu tidak pernah melepas batas kemampuan kita. Bahagian 3, jangan semua dipandang mudah. Bahagian ni menceritakan mengenai kepentingan supaya tidak memandang mudah semua perkara. Ini adalah antara bahagian yang paling saya suka lah. Kerana kita sering terlupa ketika naluri kita mendambakan kemudahan. Ada kalanya dosa itu nampak mudah di dunia, tapi di akhirat menjadikan kita sangat susah. Bahagian 4, susah di dalam, susah di luar. Bahagian ini juga memberikan sudut pandang yang baik mengenai susah di dalam, susah di luar. Di situ ada beza yang nyata antara kesusahan yang menjadi raja di hati dan kesusahan yang kita tangani dengan secara hikmah. Kesusahan yang menjadi raja di hati ni macam kita pendam kesusahan tu, kita tak luar. Lepas tu dia menjadi dendam, jadi sakit hati, dia jadi macam membuatkan hati kita hitam lah. Dia berbeza dengan kesusahan yang kita tangani secara berhikmah. Kalau kita ada masalah, kita cuba share, cari orang yang kita boleh percaya. So kita rasa macam ringan lah kesusahan yang kita hadapi tu. Bahagian kelima, hadapi kesusahan itu. Bahagian ini pula menceritakan cara kita menghadapi kesusahan. Cara mudah kita hendaklah berdoa, bertawakal, memanfaatkan imajinasi serta kekal positif secara praktis dan teori. Bahagian 6, belajar daripada sejarah. Kisah-kisah sejarah dan kisah Nabi bagaimana menguasai kesusahan untuk menghalang musibah yang besar yang terjadi. Contohnya kisah ketewasan muslimin dalam perang Uhud. Benar-benar menyentuh kan. Manakala kisah perang Kandak membakar semangat pada saat-saat paling genting. Sejarah Rasulullah sentiasa mengajar supaya meletakkan Allah dan Rasul sebagai penawar dari segala musibah dan jadikan kedua-duanya pengubat hati orang-orang mukmin. Bahagian ketujuh pula, apakah ini menyusahkan? Menyenaraikan prinsip-prinsip yang harus dipegang untuk mencari kemudahan hakiki dalam hidup. Mungkin setengah prinsip itu susah dilaksanakan, tetapi sebenarnya wajib dimiliki oleh setiap orang. Sikap jujur dan mencari yang halal pada zaman kini sering dianggap satu kebodohan jika pada permukaannya terlihat merugikan. Padahal di sebaliknya ada kesenangan dan penuh keberkatan. Bahagian 8, kemudahan akan menemui jalannya. Bahagian ini pula menyimpulkan bahawa setelah melalui pelbagai kesusahan dan kesulitan, kita akan menemui jalannya. Apa yang dipilih Allah untuk seseorang adalah lebih baik daripada pilihan kita sendiri. Bahagian ke-9, agar menjadi mudah menghidangkan lebih banyak tips dan formula. Bahagian ni bagaimana kita mencapai kemudahan dalam setiap perkara yang diusahakan, niat yang baik, kemahuan yang kuat, persediaan rapi, usaha yang keras dan sikap hati-hati dapat membantu dalam banyak hal untuk menghindari
dan melepasi setiap kesusahan yang bakal datang. Bahagian yang akhir sekali, mudahkan diri, mudahkan orang lain. Bahagian akhir ni maksudnya mengajak kita semua turut menciptakan kemudahan untuk orang lain. Bukan hanya untuk diri sendiri, secara tidak langsung kemudahan yang dicipta untuk orang lain itu akan membawa kemudahan berganda pula kepada yang mencipta kemudahan itu. Lah rumusannya dekat sini, manusia memang menyukai kemudahan. Jika ada dua pilihan di depan mata, pasti akan cenderung memilih yang lebih mudah. Jika pilihan yang ada dianggap sukar untuk dilakukan, mereka akan mencari jalan untuk mencipta agar aktiviti menjadi lebih mudah untuk diselesaikan. Buku ini juga menasihatkan agar manusia jangan berasa marah saat kesusahan datang. Tidak selamanya yang susah itu menyukarkan. Banyak juga kesusahan kita yang akhirnya membawa kepada kemudahan. Kita tidak perlu membenci semua perkara yang menyusahkan kerana sebahagiannya ada kebaikan yang besar dan tidak diketahui. Perkara penting adalah kita perlu menghadapinya dengan baik tanpa mengeluh dan bersusah hati disebabkan kesusahan yang kita lalui. Manusia inginkan sesuatu yang positif serta mempunyai tujuan yang baik. Tapi harus beringat, terlalu mudah pun boleh membawa kita ke jalan yang salah. Contohnya kat sini, ada orang yang inginkan kejayaan tetapi enggan menuntut ilmu. Ada orang yang ingin masuk syurga tetapi tidak beriman dan beramal soleh. Ada orang yang ingin sihat tetapi selalu mengambil makanan yang tidak sihat. Ada orang yang ingin mempertahankan pekerjaannya tetapi tidak mahu menjaga disiplin dan kualiti kerjanya. Ada orang ingin mendapatkan kepercayaan tetapi dia tidak menjaga amanah dan sering berbohong. Ada yang ingin menjaga hubungan baik dengan orang lain tetapi tidak boleh menjaga diri dari membicarakan atau bergosip tentang orang itu. Ada yang ingin meraih kehormatan tetapi mencarinya pada kekayaan yang didapati melalui sumber yang tidak sah, tidak halal serta dengan melakukan penyelewengan. Mereka mencari semua itu pada tempat yang salah semata-mata kerana ingin lebih mudah. Sebenarnya orang begini bukan saja ada, malah ramai jumlahnya. Carilah kemudahan tetapi carilah pada tempat yang betul. Pencarian di tempat yang betul akan membuatkan apa yang dicari menjadi lebih mudah untuk ditemui. Silakan Cik Moderator. Okey, terima kasih kepada Puan Zaidah yang telah pun menyampaikan ulasan punya bertajuk mudahkan, yang telah menyampaikan ulasan buku yang bertajuk mudahkan jangan susahkan. Okeylah, kita masuk kepada pusingan yang terakhir, iaitu pusingan yang ketiga yang lebih kepada perumusan yang merupakan penglibatan kepada semua peserta, iaitu peserta kita dijemput peserta pertama kita iaitu Cik Nur Aziah untuk memberikan rumusan bukunya yang bertajuk Rich Dad Poor Dad. Silakan. Moderator, dengar? Okey, boleh dengar. Dengar kan? Dengar. Okay. Secara kesimpulan dan rumusannya berkenaan buku ini, buku ini adalah pandangan dan panduan daripada Kiyosaki berdasarkan pengalaman beliau dan ilmu berkenaan pendidikan keuangan yang diperoleh daripada Rich Dad. Kiyosaki juga seringkali menekankan berkenaan kuasa wang, yang mana kita dapat belajar bagaimana wang bekerja untuk kita. Daripada pengalaman-pengalaman dan perkongsian daripada buku ini, kita dapat memberi inspirasi kepada pembaca daripada perspektif yang berbeza. Walau bagaimanapun, ianya terpulang kepada diri sendiri dalam menentukan yang mana sesuai atau tidak sesuai bagi manajemen atau kehidupan. Sebaik-baiknya dalam kita sibuk mencari atau menghimpun atau menjaga aset ni, kita juga harus seimbangkan antara dua. Itu sahajalah saya punya urusan.
dan saya rekomen lah untuk rakan-rakan baca buku ini. Kalau diberi bintang, saya bagi 4 bintang untuk buku. Itu saja. Terima kasih. Kembali kepada moderator. Okeylah. Okey, terima kasih Cik Nur Aziah. Okey, majlis dengan ini mempersilakan Cik Muhammad Amir Fahmi memberikan rumusan bukunya, memberi rumusannya. Silakan. Okay, terima kasih Tuan Moderator. Saya ni dia ada buku yang mudah yang menjemput rezeki ni. Saya akan lah. Justru buku ini sengaja ditulis dengan cara yang paling santai dan mudah. Harapan penulis jika tidak dapat saudara membaca keseluruhannya, dapat membaca sebahagian pun sudah alhamdulillah. Apatah lagi apabila dibukakan hati anda oleh Allah untuk beramal daripada mana-mana bahagian buku ini. Tentulah lebih syukur lagi. Sejujurnya inilah menjadi motivasi untuk saya memberi impian sebagai penulis. Pembaca yang beriman, anda mendapati ada kandungan buku ini yang memberi manfaat, mohon dikongsikan dengan orang lain. Semoga anda dan saya mendapat bahagian pahala yang Allah janjikan. Anda sebaliknya tegurlah, berhubunglah dengan saya. Sesungguhnya yang baik itu semuanya datang dari Allah. Dan yang sebaiknya memang daripada kelemahan saya. Saya berbesar hati menunggu komentar anda. InsyaAllah saya akan berlapang hati. Dan boleh dihubungi melalui telefon ataupun email. Boleh layari Facebook Jemput Rezeki. Itu sajalah saya rasa. Terima kasih. Tuan Moderator. Sebentar ada low network. Sekejap. Sekejap. Okey. Okey, terima kasih kepada Cik Muhammad Amir yang telah pun menjelaskan sebentar tadi. Okey, dengan ini saya mempersilakan Puan Zaidah binti Ramli untuk memberikan rumusan buku yang bertajuk Mudahkan Jangan Susahkan. Dipersilakan Puan Zaidah. Terima kasih Cik Fuad. Okey, dari Abu Hurairah radhiyallahu dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang melepaskan satu kesusahan seseorang mukmin, pasti Allah akan melepaskan darinya satu kesusahan pada hari kiamat. Barang siapa yang menjadikan mudah urusan orang lain, pasti Allah akan mudahkan urusannya di dunia dan di akhirat. Barang siapa yang menutupi aib seseorang Muslim, pasti Allah akan menutupi aibnya di dunia dan di akhirat. Allah sentiasa menolong hambanya selama hambanya suka menolong saudaranya. Bila kita mudahkan orang lain, kita akan berasa bahagia. Tanda kebahagiaan yang paling mudah dilihat ialah senyuman. So, kita perbanyakkan senyumannya semua kawan-kawan. Semoga ulasan buku Mudahkan Jangan Susahkan yang disampaikan ni sangat bermanfaat kepada semualah. Terima kasih. Silakan moderator. Okey, terima kasih kepada Puan Zaidah yang telah pun menyatakan dia punya rumusan tadi. Jadi oleh kerana dia minta kita senyum, semuanya mintalah senyum hadirin ya. Lagipun kita akan tidak lama lagi akan menyambut 1 Syawal ya. Jadi dengan ini kita sampailah kepada penghujungnya, iaitu penghujung sesi program atau santai daripada rumah ini. Para peserta yang lain, para penonton bolehlah menanya beberapa soalan kepada ahli panel kita. Silakan. Ada sesiapa tak yang nak menyoal atau apa nak bertanya tentang buku-buku yang telah diulas sebentar tadi? Silakan. Ya, ada. Kalau tak ada, saya akan tamatkan sesi ini. Ada soalan? Ya, Cik Khairul mungkin boleh menjelaskan, nak bercakap sesuatu ke? Halo, ada sesiapa yang nak menyoal soalan? Okey, kalau tak ada sesiapa nak menyoal, saya
Bismillahirrahmanirrahim. Saya Muhammad Fuad Abdul Ahmad, moderator pada hari ini. Dengan ini saya mengucapkan ribuan terima kasihlah kepada ahli panel kita iaitu Cik Nur Raziah binti Jamil, kepada Encik Muhammad Amir Fahmi bin Razak, kepada Puan Zaidah binti Ramli yang telah pun memberikan ulasan dan kupasan yang buku yang mendalam kepada sesi program santai dari rumah siri yang ke-8. Saya dengan ini melepaskan wabillahi taufik bismillahirrahmanirrahim. Saya dengan ini menamatkan sesi program ini. Sekian, terima kasih.